Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, untuk video yang pertama ni, cikgu akan terangkan tentang bab 2. Okay, kamu boleh dengar dan cuba fahamkanlah daripada slide yang cikgu tunjukkan ni. Okey, untuk bab 2 ni, tajuk dia adalah sel sebagai unit asas kehidupan. Dalam video ni ada 4 sahaja objektif yang kamu perlu belajarlah. Yang pertama tentang apakah itu sel. Yang kedua, struktur sel tumbuhan dan sel haiwan. Yang ketiga, fungsi struktur sel tumbuhan dan sel haiwan. Yang keempat, perbandingan antara sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey, kita pergi pada objektif yang pertama. Okey, objektif yang pertama ni apakah itu sel? Okey, berdasarkan daripada PowerPoint yang cikgu tunjukkan ni, nota ni, sel itu adalah benda hidup yang terdiri daripada unit asas yang dikenali sebagai sel. Senang cakap, semua benda hidup terdiri daripada unit asas yang dikenali sebagai sel. Itulah sel. Maksudnya benda hidup ni contohnya macam haiwan, tumbuhan, okay, manusia, itu adalah benda hidup. Okay, benda yang bukan hidup macam batu, bangunan, air, itu benda yang bukan hidup. Jadi benda yang bukan hidup tu bukanlah sel. Tidak terdiri daripada sel. Benda yang hidup sahaja yang terdiri daripada sel. Okey, sebagai contohnya, kalau dekat manusia ni, okey, kita ni kita ni semua terdiri daripada unit asas yang dikenali daripada sel. Daripada kita punya hujung rambut sampai ke hujung kaki, semuanya adalah dibina daripada sel. Sel ni akan bergabung dan akan membentuk organisma yang lengkap. Okay, kita ni adalah organisma yang lengkap lah, manusia. Okey, macam kita tengok dekat dalam gambar ni, haiwan ni contohnya, gajah. Okey, telinga dia ni daripada sel, terdiri daripada sel, dibentuk daripada sel, sel haiwan. Okey, kepala dia, mata dia, belalai dia, semualah. Semua ni adalah terdiri daripada sel. Organ dalaman dia pun terdiri daripada sel, terbentuk daripada sel. Jadi semua benda hidup terdiri daripada unit asas yang dikenali sebagai sel. Tumbuhan pun sama. Kalau kita tengok daun dia, okay, bunga dia, kelopak bunga dia ni semuanya adalah terdiri daripada sel. Okey, nak bagi kamu nampak, cikgu bagi contoh sahaja dekat sini. Okey, ini adalah rumah. Rumah ni benda yang bukan hidup, jadi dia bukanlah sel, tapi ini nak bagi kamu nampak contoh macam mana terbinanya satu organisma lengkap macam manusia ni daripada sel. Macam tu juga bangunan ni, rumah ni dibina. Bangunan ataupun rumah ni dibina menggunakan batu bata. Okey, batu bata tu disusun kemudian akan terbentuk satu rumah. Macam tu juga manusia, haiwan dan juga tumbuhan, benda-benda yang hidup. Sel-sel yang kecil, mikroorganisma, semua benda yang hidup. Bakteria, itu semua adalah benda hidup. Semuanya terdiri daripada unit asas yang dikenali sebagai sel. Okey, sel ni dia menjalankan semua fungsi benda hidup. Okey, seperti sel akan menjalankan perkumuhan, respirasi, pembiakan dan juga sel akan menjalankan pertumbuhan. Dia akan membesar, okey, dia akan membiak, okey, bernafas, membuang air, berkumur kan. Okey. Sel akan, tengok poin yang ketiga, sel akan membahagi untuk membentuk sel-sel baharu bagi menggantikan sel-sel yang rosak. Okey, contohnya kalau kita jatuh ke, terluka, kemudian kulit kita ni rosak kan. So sel-sel akan membahagi dan akan membentuk sel baru, kulit koyak. Dia akan gantikanlah. Dia akan ubat. Kalau ada sel dalam diri kita yang rosak, kita tidak sihat ke apa, so akan sel yang akan membahagilah sel baru untuk gantikan sel yang rosak yang lain. Okey. Tapi apa yang terjadi kalau
sel ini membahagi secara tidak terkawal. Dia tak normal, pembahagian tu tak normal, secara tidak terkawal dia membahagi. So akan adanya penyakit kanser. Okey, jika sel ini membahagi secara tidak terkawal. Okey, ingat tu akan ada penyakit kanser. Okey, kita pergi pada objektif yang kedua pula dalam tajuk ini. Objektif yang kedua ni tentang struktur sel tumbuhan dan sel haiwan. Struktur ni maksudnya apa struktur yang ada? Benda apa yang ada pada sel tumbuhan? Apa yang ada pada sel haiwan? Struktur ni, bentuk-bentuk ni. Kalau kita tengok, dekat sel tumbuhan ni ada 7 ya struktur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau sel haiwan ada 4 saja struktur yang kamu perlu tahu. Okey. Ini untuk tahap tingkatan 1 ni, kamu perlu tahu sel tumbuhan ada 7 struktur, sel haiwan ada 4 struktur. Okey, kita tengok pada struktur yang pertama. Kamu kena tengok dan kamu kena ingatlah sebab kemungkinan soalan akan keluar suruh kamu label. Okey, jadi kamu kena kenal struktur sel tu. Okey, sel tumbuhan, sel haiwan macam mana bentuk dia. Okey, struktur dia. Okey, tengok pada yang pertama ni. Okey, kita tengok. Dalam sel tumbuhan ada kloroplas. Okey, kita tengok struktur kloroplas ni bentuknya bujur. Okey, dalam dia bulat-bulat macam ni. Okey. Kalau nak labelkan pun kena labelkan betul-betul. Kena pada strukturnya lah. Okey, kita tengok pula struktur yang kedua. Okey, struktur yang kedua ni adalah membran sel. Okey, lapisan yang kalau kamu tengok sel tumbuhan ni ada lapisan 2 lapisan kan. Okey, yang bahagian dalam ni ini kita panggil membran sel. Okey, fungsi dia cikgu akan terangkan dalam slide yang seterusnya lah. Okey, yang ketiga ni kita panggil mitokondria. Mitokondria struktur dia bujur, lepas tu dia ada macam bentuk ni dia macam bentuk gelombang-gelombang ni. Ni mitokondria. Okey, yang keempat dalam sel tumbuhan strukturnya adalah vakuol. Vakuol ni adalah struktur yang paling besar yang ada pada sel tumbuhan. Okay, jadi tak susah pun nak ingat. Yang paling besar ni adalah vakuol. Kalau yang kelima pula sitoplasma. Sitoplasma ni yang kat bahagian dalam ni. Ni semua ni adalah sitoplasma yang warna hijau ni. Semua ni ya. Tempat di mana letaknya vakuol, mitokondria, membran sel dan struktur yang lain lah. Semuanya di dalam sitoplasma ni. Okay, medium dia. Okey, yang keenam, dinding sel. Dinding sel ni bahagian luar sekali ni, struktur yang keenam. Okey, struktur yang ketujuh, ini adalah nukleus. Nukleus bentuk dia bulat. Okey, ingat bentuk nukleus bulat. Okey, kita pergi pula pada struktur sel haiwan. Okey, sel haiwan ada 4 sahaja struktur. Okey, struktur yang ada pada sel haiwan, semua yang ada pada sel haiwan ada pada sel tumbuhan. Tapi tak semua yang ada pada sel tumbuhan ada pada sel haiwan. Kalau kita tengok dekat sini, sel haiwan juga ada membran sel. Okey, lapisan yang paling luar. Okey, tapi sel haiwan tak ada dinding sel. Okey, tak ada lapisan yang lagi satu. Okey, dia ada ni je lapisan, dia ada selapis je. Tu adalah membran sel. Kalau sel tumbuhan dia macam ada 2 lapis. Lapisan dalam ni membran, yang luar ni dinding. Sel haiwan tiada dinding sel. Okey, lepas tu struktur yang kedua mitokondria. Sama je, bentuk dia bujur, dalam dia macam ada gelombang-gelombang tu. Okey, lepas tu dia ada nukleus, bentuk dia bulat juga, sama. Lepas tu ada sitoplasma, struktur dia. Sitoplasma ni yang dalam ni lah, yang warna pink ni semua. Pink cair ni, tempat letaknya semua struktur yang lain. Okey, dalam sel haiwan kalau kamu perasan ada 3 struktur yang tak ada dalam sel haiwan yang ada pada sel tumbuhan. Okey, yang tak ada adalah dinding sel, kloroplas dan juga vakuol. Okey, kloroplas
vakuol dan dinding sel ada pada sel tumbuhan sahaja, tiada pada sel haiwan. Okey, kita tengok pula pada pada fungsi dia yang ketiga, fungsi dia. Okey, ni yang ketiga. Cikgu silap tulis. Ni yang ketiga fungsi sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey, apakah fungsi dia? Apakah kegunaan dia? Pada setiap struktur tu kita tengok pada sel haiwan dulu. Sel haiwan tadi cikgu cakap ada 4 sahaja struktur, 4 sahaja. Okey, ada membran sel. Membran sel ni lapisan yang paling luar ni. Okey. Yang paling luar ni kita panggil dia struktur membran sel. Apa fungsi dia? Okey, fungsinya adalah mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Apa-apa yang akan masuk dalam sel macam oksigen ke, okey, bahan-bahan yang perlu masuk ataupun perlu keluar ke dalam dan keluar sel dikawal oleh membran sel. Okey, yang kedua adalah struktur yang kedua ni mitokondria. Okey, mitokondria. Ini pada sel haiwan ni sel haiwan. Sel haiwan ni macam manusia pun terdiri daripada sel haiwan ni juga. Haiwan pun sel haiwan juga. So, mitokondria ni akan fungsi dia menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Okey, kalau kita nak bergerak ke satu tempat tu, kita perlukan tenaga. Kan? Okey, jadi masa inilah mitokondria akan berfungsi. Mitokondria akan menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Barulah kita boleh menjalankan kita punya aktiviti seharian. Okey, yang ketiga adalah struktur nukleus. Ingat sel-sel ini kalau pada haiwan ada pada semualah. Dalam sel haiwan daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki kita ada sel. Terdiri daripada sel. Okey, setiap sel ni ada 4 struktur ni. Okey. Nukleus. Nukleus ni dia macam pusat kawalan. Pusat kawalan untuk mengawal seluruh aktiviti sel. Dalam nukleus mengandungi kromosom yang terdiri daripada DNA yang membawa maklumat genetik. Okey, sebagai contohnya maklumat genetik DNA tu macam mana? Macam ni DNA ni kita dapat daripada ibu bapa kan? Okey, so mata warna apa? Okey, warna rambut macam mana, warna kulit warna apa, macam tu lah. Tu contoh je, sebenarnya banyak lagi Okey, yang keempat, struktur yang keempat adalah sitoplasma. Sitoplasma ni yang kat bahagian dalam. Okey, dia bertindak sebagai medium tindak balas kimia yang berlaku. Tindak balas yang berlaku akan berlaku dekat dalam sitoplasma ni. Tempat di mana letaknya struktur-struktur yang lain, dia medium. Okey. Kita tengok pula masih lagi pada objektif yang ketiga, fungsi sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, tapi kita pergi pada fungsi sel tumbuhan. Tadi cikgu cakap ada 7 struktur sel tumbuhan. Okey, kita tambah lagi 3 berbanding dengan sel haiwan tadilah kan. Sel haiwan tak ada kloroplas, tak ada dinding sel, tak ada vakuol. Sel haiwan ada 4 ni sahaja. Okay, so kalau yang lain ni fungsi dia sama juga dengan sel haiwan yang tadi. Okay, fungsi membran sel dia, mitokondria, nukleus dan sitoplasma sama je. Cuma kita ada tambahan dalam sel tumbuhan adanya kloroplas. Okay, kloroplas ni apa? Kloroplas ni fungsi dia menyerap tenaga cahaya untuk proses fotosintesis. Masih ingat lagi tak bentuk kloroplas macam mana? Yang mana satu? Yang ini ke yang ini? Cikgu harap kamu ingatlah. Yang ini bentuk dia bujur, dalam dia ada macam bulat-bulat macam ni. Okey, yang ini fungsi dia untuk serap tenaga cahaya untuk proses fotosintesis. Tenaga cahaya tu dapat daripada matahari lah. Proses fotosintesis ni untuk tumbuhan buat makanannya sendirilah Okey, tumbuhan buat makanan dia sendiri menggunakan proses fotosintesis. Tu sebab perlunya kloroplas. Tak ada kloroplas, tumbuhan tak boleh buat makanan dia. Okey, fotosintesis tu makanan dia sendiri. Okey, yang keenam untuk dia hidup. Okey, yang keenam ni dinding sel. Tambahan yang kedua ya. Dinding sel ni lapisan yang luar ni.
Lapisan yang luar yang ada pada sel tumbuhan, tak ada pada sel haiwan. Okey, fungsi dia untuk memberi sokongan, okey, perlindungan dan bentuk yang tetap pada sel. Jadi sel tumbuhan ni bentuk dia tak akan berubah-ubah. Tidak seperti sel haiwan, sebab sel haiwan tak ada dinding sel. Sel tumbuhan kalau bentuk dia dah petak macam ni, macam ni lah bentuk dia, dia tak akan berubah sebabnya dia ada dinding sel. Okey. Yang terakhir sekali, yang ketujuh adalah vakuol. Vakuol ni dia memberikan sokongan kepada sel apabila dipenuhi subsel. Okey, vakuol ni dia ada air lah dalam dia. Okey, kalau kamu perasan kalau cahaya, kalau tumbuhan tu dekat luar, cahaya tu panas sangat, so cahaya matahari dia akan serap air daripada vakuol ni, itu sebab nampak macam tumbuhan tu kadang-kadang layu kan. Dia tak memberi sokongan pada tumbuhan. Tapi bila tumbuhan tu segar, cukup air, dia akan jadi macam sihat tumbuhan tu. Dia akan macam dia tak layu. Sebab dia bagi sokongan kepada sel apabila vakuol tu dipenuhi oleh subsel. Okay. Itu sahaja untuk video part 1 ni tentang sel sebagai unit asas kehidupan. Okey, kita tengok perbandingan antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Tadi cikgu pun sambil cikgu ajar objektif 1 sampai 3 tu pun cikgu dah sebutkan yang keempat ni, perbandingan sel haiwan dan sel tumbuhan. Sel haiwan ada 4 sahaja struktur, mitokondria, nukleus, membran sel dan juga last kali ni ada sitoplasma. Okey, dia ada 4 saja. Okey, manakala sel tumbuhan ada 7. Okey, kita ada tambahan 3. Apa tu? Adanya vakuol, dinding sel dan juga vakuol, dinding sel, kloroplas. Okey, tu yang menjadikan struktur sel tumbuhan 7. Struktur sel haiwan 3 sahaja. Ingat tu. Okey, itu sahaja untuk video part 1 ni dalam bab 2. Okey, sekian daripada cikgu. Terima kasih.